Malaysia buat filem Upin, tapi yang kaya orang Indonesia. Dia tak buat filem, dia buat t-shirt je. Jadi dia buat t-shirt Upin. Produk-produk tu, tapi dia jual di seluruh Indonesia. Istilah Ganyang Malaysia ni bukan zaman konfrontasi saja. Cuma orang Indonesia dia buat lawak sikit, dia buat slogan Ganyang Malaysia selamatkan Siti Nurhaliza. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas sikap kaum Melayu Malaysia. Rupanya mereka masih terus-menerus terobsesi dengan Indonesia. Sebagian kaum Melayu Malaysia ingin sekali mengikat Nusantara dengan konsep politik mereka, yakni Melayu Islam. Sikap seperti itu muncul mungkin karena mereka merasa terjepit di Malaysia sendiri. Mereka juga kelihatan amat terobsesi dengan besar dan luasnya Indonesia sebagai pasar sekaligus wilayah yang kaya dengan hasil bumi. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Pembangunan kuasa nasional, kalau sekiranya tidak mengambil faktor-faktor serantau, sebenarnya kita tak akan mampu untuk bangunkan dengan maksima. Sebaliknya mesti ada satu kerjasama dengan negara-negara jiran, terutamanya serantau ni. Jadi daripada situ kita dapat bangunkan bersama. Termasuklah dalam masalah penggunaan sumber tenaga manusia. Kita tak ramai, penduduk Malaysia ni dalam 30 juta lebih, orang Islam dalam beberapa belas juta saja. Jadi sampai sekarang pun kita masih bergantung kepada tenaga daripada Indonesia. Dan Indonesia ada berapa ratus juta orang Islam dekat sana. Jadi kalau sekiranya kita bangunkan kuasa nasional di Malaysia dan kemudian kita tak berjaya pasarkan di Indonesia, sebenarnya kita tak akan dapat untung. Jadi dekat situ kita tengok contoh paling mudah. Kita buat, Malaysia buat filem Upin, tapi yang kaya orang Indonesia. Dia tak buat filem, dia buat t-shirt je. Jadi dia buat t-shirt Upin. Produk-produk tu, tapi dia jual di seluruh Indonesia. Jadi akhirnya dia lagi kaya daripada penerbit Upin. Jadi ini adalah merupakan benda-benda yang kita kena fikir secara sungguh-sungguh. Jepun buat Doraemon kan? Indonesia dia buat telekung budak Doraemon. Jadi laku dekat sana. Ada telekung warna biru, bila pakai jadi Doraemon. Jadi maknanya dekat situ kita melihat pasaran Indonesia ni sebenarnya adalah merupakan pasaran yang cukup besar di samping sumber tenaga manusia tu lah. ASEAN. Kerjasama ASEAN amat terbatas kepada hanya beberapa kerjasama saja. Dia tak pergi pun kepada kerjasama ekonomi yang apa orang kata yang efisien. Tak pergi pun. Dia mungkin cuma pergi kepada sikit-sikit ada isu bahasa, sikit-sikit ada isu kebudayaan. Jadi kita cuma menyentuh dalam Persatuan ASEAN ni cuma menyentuh perkara-perkara yang apa orang kata yang apa orang kata yang terlalu asas sangat. Dia tak pergi kepada kerjasama mendalam. Dia kalau pergi kepada kerjasama mendalam, sepatutnya ASEAN boleh mewujudkan mata wang sendiri. Dan kita boleh berdagang sesama ASEAN saja tanpa perlu pergi kepada negara lain. Ustaz, adakah ini menunjukkan kita sebenarnya dah terikut dengan negara-negara besar ni macam China, Barat, US? Ini semua ni sebenarnya adalah hasil dan juga kesan daripada satu penjajahan yang panjang. Apabila kita merdeka, kita terikat dengan banyak perkara yang mungkin sebahagian daripada masyarakat di Malaysia ni tak faham. Tak faham tu sebab apa? Sebab ada perjanjian-perjanjian yang mungkin di belakang tabir yang mengikat. Yang mengikat kita ni menyebabkan akhirnya kita terkongkong dalam itu. Sebagai contoh yang paling contoh. Kenapa Malaysia perlu duduk dalam apa orang panggil sebagai ikatan Commonwealth? Dia memberikan satu mesej bahawa Malaysia kena tunduk kepada British. Walaupun sudah merdeka. Dan asal dulu sebenarnya tidak ada perkataan Commonwealth. Mana ada perkataan Commonwealth? Dulu sukan Commonwealth, tak ada nama sukan Commonwealth. Yang ada adalah sukan negara-negara jajahan British. Sebenarnya kita terikat dengan beberapa budaya dalam Commonwealth. Termasuklah undang-undang, termasuklah perjanjian-perjanjian dagang. Dan kenapa contohnya, kita masih menghantar student ke UK untuk belajar. Adakah universiti di Malaysia tak cukup untuk menjadikan mereka doktor pakar, tak cukup untuk menjadikan mereka engineer yang bagus? Sebenarnya cukup. Jadi di situ saya yakin ada sesuatu yang berlaku di belakang tabir yang menyebabkan akhirnya kita terikat dalam bentuk-bentuk yang seumpama itu. Termasuklah juga dengan China. Jadi dekat sini kita bukan kita bukan membenci ataupun memusuhi negara-negara itu. Kita bukan anti Barat ataupun anti China. Tetapi apa yang kita mahu adalah kita mahu supaya negara kita ni bebas menentukan ke mana sumber yang kita nak gunakan sepenuhnya
tanpa perlu percaturan daripada luar. Bukankah sebenarnya kalau kita menyebut berkenaan dengan konsep negara bangsa, sudah pastinya ia satu beri kebaikan lah sebenarnya kepada negara kita. Saya berikan sedikit perbezaan di antara konsep negara bangsa Cina dengan konsep negara bangsa yang kita pakai. Okay, Satu konsep dalam agama kita ni, kita ada konsep ummah. Ummah ni maksudnya ummah lah. Ummah maksudnya adalah kesatuan orang-orang Islam tanpa mengira dia punya latar belakang. Mana selagi dia Islam, maka dia adalah satu ummah. Jadi kalau sekiranya kita mengambil itu, kan, ambil konsep itu, kita dan Indonesia ada beza tak? Tak ada beza. Kita dan Thailand ada beza tak? Orang Islam di Thailand sebenarnya tak ada beza. Kan, kita dan orang Islam di Filipina sebenarnya tak ada beza. Bahkan sebenarnya dulu Filipina adalah negara Islam, bukan Mindanao saja. Kan, sebaliknya sampai ke Manila. Itu maknanya kita dan Indonesia satu rumpun, kita dan juga Filipina satu rumpun, kita Kemboja satu rumpun, kita Vietnam pun satu rumpun. Sebab Vietnam dulu asalnya adalah negara umat Islam, negara campa, bukan Vietnam. Begitulah cara berpikir kaum Melayu Malaysia. Mereka tetap pada pemikiran yang aneh dan ideologi Melayu Islam. Pemikiran mereka tak semata berdasar ideologi, tapi juga motif ekonomi. Pertanyaannya adalah, kalau sekedar ingin bekerja sama ekonomi seluas-luasnya, kenapa harus bersifat ideologis atau membawa-bawa Melayu Islam? Kalau sekedar ingin bekerja sama ekonomi seluas-luasnya, kenapa harus bersifat ideologis atau membawa-bawa Melayu Islam? Yuk kita simak lagi ya. Bila datang konsep negara bangsa ni, akhirnya kita dipecah-pecahkan ikut tempatan. Kan? Jadi oleh kerana kita orang Melayu yang duduk di tanah Melayu, kan? Jadi kita jadi warga negara tanah Melayu. Kemudian dicampurkan dengan China dan India, kan? Lalu kita pun bersatu atas nama kewarganegaraan. Kan? Jadi kita disatukan dengan China dan India atas dasar apa? Atas dasar ummah tak boleh nak satu dengan China bukan Islam dan juga India bukan Islam, kan? Kan? Tapi kalau India Muslim, itu kita panggil pun, kita dah panggil mamak dah India Muslim ni. Sebab kita masukkan dalam masyarakat Islam. Tetapi kalau yang bukan Islam, kita kata dia bukan Islam. Jadi atas dasar apa kita disatukan dengan mereka? Itulah atas dasar kewarganegaraan. Ini konsep yang kita pakai sekarang. Jadi sebab tu, bila, sebagai contoh, kalau sekiranya berlaku pertandingan badminton, wakil Malaysia Cina, wakil Indonesia Melayu, kita sokong mana? Malaysia. Kita sokong Malaysia. Kenapa kita sokong Malaysia? Kan? Negara kita. Sebab negara kita. Jadi kita dan China Malaysia bersatu dari segi kewarganegaraan. Kan? Dan kita dan juga orang Islam di Indonesia tidak bersatu sebab Indonesia warga negara Indonesia, kita warga negara Malaysia. Ini benda yang simple dalam isu sukan. Okay? Benda yang simple dalam isu sukan. Sebab tu kita dan Indonesia boleh bergaduh sebab bola, boleh bergaduh sebab banyak sebab lah sampai keluar istilah ganyang Malaysia. Sebab nasi lemak boleh gaduh, Ustaz. Sebab nasi lemak boleh bergaduh, sebab lagu boleh bergaduh. Kan? Dan keluar istilah ganyang Malaysia ni bukan zaman konfrontasi saja. Sampai sekarang pun masih keluar. Cuma orang Indonesia dibuat lawak sikit, dia yang baru ni dikongsikan oleh tokoh daripada Indonesia. Dia kata semasa ganyang Malaysia, dia orang buat slogan, ganyang Malaysia selamatkan Siti Nurhaliza. Jadi itu slogan masa tu, kan. Jadi dekat sini, kenapa akhirnya kita berbeza dengan Indonesia? Puncanya sebab kita rasa kita negara bangsa Malaysia. Indonesia rasa dia adalah negara bangsa Indonesia. Jadi akhirnya dia bawa kepada pertelingkahan yang besar dalam isu, contohnya dalam isu apa yang dipanggil sebagai isu-isu sempadan. Kita bergaduh dalam isu ambalat. Dan kita bergaduh dalam banyak lagi isu sempadan yang lain dengan Indonesia. Tetapi yang contoh yang diberi tadi iaitu berkenaan tentang China. China betul dia bangunkan negara bangsa dia. Tetapi China dia ada konsep dia. Dia ada fahaman dia. Fahaman bahawa China ni dominan dan mendominasi itu sebenarnya kuat dalam falsafah China. Sebab tu dia ada falsafah sekali menjadi China, selama-lamanya akan menjadi China. Wow. Dia takkan keluar. Dia takkan keluar daripada ummah China tu. Dia takkan keluar. Jadi bila dia jadi China, dia jadi China. Kan? Dan dekat situ kita tengok, bila China dekat China dan China dekat luar, dia sentiasa bekerjasama. Kan? Kenapa dia sentiasa bekerjasama? Sebab dia satu rumpun. Sebab dia Cina, Ustaz. Sebab dia Cina. Kan? Jadi dia Cina. Dia tidak menghilangkan konsep ummah Cina. Kan? Jadi maknanya, sebab tu minta maaf saya sebut contoh macam kerjasama antara China Malaysia dengan China kuat tak?
kuat Kuat. kan. Kemudian jadi ini yang kita dari segi kuasa nasional sebagai Nusantara kita rugi sebab akhirnya kita kata kita orang Indonesia fikir sendirilah masalah Indonesia, orang Singapura fikir sendirilah masalah Singapura, orang Fatani fikirlah sendiri masalah Fatani kan, sedangkan China dia fikir semua. Jadi kita perlu untuk pergi ke satu arah di mana akhirnya kita mungkin boleh mulakan dengan kerjasama yang asas-asas. Kerjasama pendidikan, mungkin kerjasama kemanusiaan, mungkin kerjasama sikit ekonomi. Tapi akhirnya kita mesti pergi ke arah satu pembangunan sumber kan, yang betul-betul maksima, paling optima sekali kita gunakan di keseluruhan kepulauan Nusantara ni. Perlu lagi cerita tentang bahan-bahan lain dan seumpamanya. Kan, jadi banyak sebenarnya potensi negara kita ni. Itu belum lagi kalau kita bercakap tentang suatu yang lebih sensitif berkenaan tentang hasil bumi, REE kan, dan seumpamanya. Kalau kita dapat bangunkan bersama kan, sebenarnya satu yang cukup menarik lah. Bahkan dari segi perkongsian sumber tenaga manusia pun kan, perkongsian sumber tenaga manusia pun sebenarnya adalah merupakan suatu yang kita memang tak boleh nak bangunkan negara kita ni tanpa kerjasama daripada luar. Sebab contoh kemahiran bertukang itu banyak di Indonesia yang lain. Jadi sebab tu kalau kita dapat bangunkan semua kepakaran itu bersama, sebenarnya kita boleh jadi satu daerah yang tak bergantung kepada mana-mana pun. Begitulah obsesi kaum Melayu Malaysia yang selalu mereka gaungkan. Kaum Melayu Malaysia seperti kaum yang kebingungan. Seharusnya mereka berkonsentrasi menata negara Malaysia sendiri. Mengenai kerjasama ekonomi di Asia Tenggara, hal itu amat mudah dilakukan. Dan ini bukan urusan Melayu Islam. Namanya kerjasama ekonomi, hitung-hitungannya tentu manfaat ekonomi bagi setiap negara, bukan urusan Melayu Islam. Jadi, ideologi menjadi kurang relevan dalam kerjasama ekonomi. Sekali lagi, ideologi kurang relevan dalam kerjasama ekonomi. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.